Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan apa kabar semua warga FB Live kita pada malam ni? Selamat datang semua. Dan malam ni kita biasanya memang kita setiap pada hari Rabu kan kita akan bersama-sama anda semua dengan kita punya My Story pada malam ni kan. Jadi jemput semua kita punya rakan-rakan untuk bersama-sama kita masuk dalam kita punya FB Live ni kerana sebentar lagi kita akan bermula dengan kita akan menampilkan kepada anda semua julung-julung kalinya kita persembahkan kita punya pemimpin luar biasa ini, ya, iaitu kita punya Crown Director Eri Susanti. Jadi malam ni kita akan kupas sedikit perjalanan kejayaan beliau di Healthy Way. Okay, untuk itu are you ready guys? Semoga semua ready untuk malam ni. Okay, kita tanpa membuang masa kita akan bermula untuk kita punya My Story pada malam ini. Okay, selamat datang sekali lagi kepada semua. Okay, jadi seterusnya kita akan mempersilakan pemimpin hebat kita ini berlatar belakangkan sebagai seorang suri rumah sahaja. Dahulunya merupakan seorang tukang jahit lah. Jadi untuk mengenali beliau dengan lebih detail, dengan lebih jelas lagi, baiklah kiranya kita mempersilakan beliau untuk memperkenalkan sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Jadi untuk itu kita persilakan kita punya pemimpin hebat yang luar biasa yang akan berkongsi kepada kita pada malam ini. Untuk itu kita persilakan kita punya Crown Director Eri Susanti. Dipersilakan. Hai Kak Elis. Apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sihat Kak Elis? Alhamdulillah. Okey, ramai yang malam ni sebenarnya mungkin ramai yang belum mengenali Kak Elis dan sebab malam ni pun kita julung-julung kali mengetengahkan, mengkedepankan Kak Elis. Jadi boleh kongsikan kakak punya sedikit background diri sendiri. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Susanti binti Ali Akbar yang berasal daripada Minangkabau dan dibesarkan di Pahang. Okey, jadi saya seorang suri rumah yang mempunyai 4 orang cahaya mata dan saya sebelum ni pun memang suri rumah sambil tu mengambil tempahan menjahit baju juga. Jadi menjahit juga ya Kak? Sejak bila tu menjahit Kak? Menjahit daripada bila kakak punya ni? Career menjahit tu lah. Daripada umur 15 tahun macam tu lah. 15 tahun dah saya dah suri bidang jahitan, jadi macam-macam fashion pun boleh lah insyaAllah. Jadi hebat. Memang sebelum sambil menjahit pun saya sentiasa mencari peluang kan, nak sentiasa rebut peluang apa yang ada sebenarnya. Tapi setelah berjumpa dengan syarikat Healthy Way ni, dengan produk Healthy Way ni, saya bertambah lebih percaya. Saya lebih yakin teruskan buat dengan tu sekarang ni pun saya dah letak jawatan sebagai tukang jahit dan nak buat full time. Letak jawatan dia Kak. Sebelum ni saya buat part time, saya buat main-main. Jadi buat main-main, saya buat part time, jadi saya rasa macam lambat.
Hmm. Jadi saya buat keputusan untuk nak cepat, nak Ah, cepat, cepat jadi bila berjaya. nak cepat tu kakak sekarang ni dah full time di Healthy Way lah, ya? Yeah. Ya, alhamdulillah dah full time dah. Okey, jadi sekarang ni Kak Liz, okey sebelum ni sebagai seorang suri rumah dan sebelum ni juga menjahit kan. Jadi Hmm. apa dengan latar belakang dalam latar belakang kakak sebagai seorang suri rumah yang tak ada mungkin tak ada pengalaman begitu banyak tentang perniagaan networking ini. Okey, apa sebenarnya yang menjadikan kakak hari ini boleh menjadi seorang yang bagi saya sangat tegar lah, sangat kental, okay, sebagai seorang pemimpin baru yang sedang menapak di Healthy Way dan hari ini yang saya dipahamkan juga kakak konsisten mencapai melakukan DAB dan juga dan melahirkan sampel-sampel yang luar biasa. Suri rumah boleh capai pendapatan 5,000 ke atas setiap bulan kan. Jadi dan juga melahirkan lagi orang yang di bawah rangkaian kakak yang background yang lebih hebat daripada kakak sebagai ada yang berlatar belakang guru dan sebagainya. Jadi okey, apa yang kita nak cungkil sedikit sebanyak tentang kakak punya Kak Eri Susanti punya pegangan yang menjadikan kakak hari ini kan sangat-sangat tegar dengan impian yang akak nak capai. Boleh tak kongsikan dengan kita semua warga Healthy Way yang mengikuti My Story pada malam ni untuk kita dapat berkongsi, kita dapat tahu apa yang menjadikan kakak sangat bersemangat, sangat tegar, yang kadang-kadang yang hari ini saya difahamkan kakak berjuang juga berseorangan. Jadi boleh tak kakak kongsikan kita apa yang menjadikan kakak setegar ini? Okey, dipersilakan Kak. Okey, okey. Ya, apa yang apa Pegangan, pegangan yang kakak pegang di Healthy Way ni lah. ni memang saya percaya dulu. Saya percaya dulu, saya miliki kemudian. Jadi Wow, saya okey. apa, saya tengok sampel, saya tengok saya punya upline boleh buat, Hmm. sedangkan saya upline pun daripada suri rumah yang biasa-biasa. Jadi saya tengok ramai saya punya subline-subline saya tengok dia boleh berjaya, sedangkan ada yang tak boleh memandu, ada yang buta huruf tak boleh nak buat online apa semua. Jadi Mhm. saya pun kenapa diorang boleh lakukan, kenapa saya tak boleh lakukan. Jadi dekat situ saya memang percaya betul-betul dulu dan saya akan miliki kemudian. Saya akan buat, saya akan follow dan saya terus duplikasi upline. Macam mana Oh, upline saya. jadi sebenarnya yang menggerakkan kakak punya perjuangan hari ini adalah kuasa kepercayaan tu lah Ya, yang ya, memang menjadikan saya, kakak terus berjuang di Healthy Way hari ini. ya, betul. Mhm. Okey, selain daripada percaya pada upline, boleh tengok kakak punya upline iaitu Siti Fida Faiz sebagai seorang suri rumah juga ya Kak. Jadi Ya, itu yang membakar semangat kakak ya. betul. Sebab memang saya tengok dia pun dulunya memang suri rumah sepenuh masa kan. Saya pun Mhm. sama. Jadi saya nak juga berjaya macam upline saya tu. Jadi macam contohnya Fida Faiz pun macam idola saya jugalah. Jadi Mhm. dia nak juga saya berjaya dengan dia sekali. Macam tu. Okey, jadi apa yang Kak Elis dalam kuasa kepercayaan tu tindakan bagaimana yang kakak buat dengan percaya dahulu miliki kemudian tu Kak? Bagaimana tindakan jadual kakak yang menjadikan setiap hari kakak punya perjalanan untuk mencapaikan kakak punya impian tu? Yes. Selepas saya dah betul-betul full time di dalam Healthy Way ni memang saya Mhm. kekal sangat padat masa saya. Jadi kalau Hmm. pergi syuting, saya akan susunlah hari ni dengan siapa, hari ni dengan siapa, Keluar mana yang pukul berapa Kak? Pagi tu keluar jadual kakak setiap pagi keluar pukul berapa?
Kalau setiap pagi tu saya akan uruskan rumah dulu. Memang saya tak boleh nak keluar Hmm. pagi. Saya akan uruskan rumah dan saya akan memasak memang sampai lebih kurang paling-paling pun pukul 11 tu memang saya kena keluar. Memang kena keluar ya Kak? Kecuali Asal kalau pukul 11 je memang kena keluar. jadi kalau lambat sikit pun saya rasa macam orang kata bekerja-kerja kan. Saya tak boleh Hmm. lambat, saya kena kan. Okey, jadi kalau masa saya pergi outstation pula, kadang-kadang ada saya punya downline, dia ada yang part time kan. Contohnya macam GD Nur Hasima, dia sebagai part time, dia buat part time lah dalam Hathaway ni. Dia cuma Mhm. dia ada 2 hari, Sabtu dan Ahad. Masa tu saya luangkan untuk dia untuk pergi outstation, ke mana dia nak bawa lah, macam baru-baru ni pergi Selancar, pergi dekat apa, Kak berapa biasa kalau keluar Kak konsisten Kakak buat sharing 147 tu kan, berapa appointment yang selalu Kak Elis buat sehari bersama rangkaian dan juga untuk apa konsistenkan Kakak punya DAB sendiri? satu hari tu saya akan lebih kurang dalam 3 ke 4 macam tu lah paling sikit. Tapi ada Oh, juga yang 3 ke 4 paling 3 ke 4 paling sikit, paling banyak berapa Kak? nanti memang Boleh sampai benar. 6 ya Kak? Tapi itulah saya kata sejak saya buat full time ni memang masa tu memang betul-betul orang kata mencemburui saya. Memang tak ada lah. Hmm. Jadi macam kalau saya tak sharing satu hari pun rasa macam ya Allah ada benda yang saya tak lepas. Mesti saya nak sharing. Wow, mesti kena keluar sharing juga. Kita sharing juga. Kalau dulu tak ada rasa Hmm. macam tapi bila kita dah full time, bila kita dah ada rasa satu tanggungjawab yang besar, jadi kita ada rasa perasaan macam tu. Jadi tak Hmm. time. Dan saya difahamkan juga rangkaian kakak semua agak jauh-jauh daripada satu tempat ke satu tempat. Biasa dekat dekat berapa dekat Chini tu biasa berapa kak daripada Pekan ke Chini berapa? 1 jam setengah ya? Dari tempat saya ni ke Chini dalam 1 jam lah. Bukan setengah jam. Kalau daripada Kuantan, kadang-kadang saya pergi ke stokis, lepas tu terus pergi Chini, hantar produk apa, Mhm. produk untuk downline, untuk rangkaian. Jadi daripada sini saya pergi ke Kuantan dan terus ke Chini lebih kurang dalam 1 jam setengah. Jadi perjalanan Ah, saya jadi pergi dan balik tu dah berapa jam dah? 3 jam kan? ya Allah. Tapi Kak Chini tu gelap tu Kak. Memang biasa kalau kakak sebab saya difahamkan bahawa masa ni kakak berseorangan kan suami melakukan perniagaan sendiri kan ya kalau saya difahamkan okey jadi biasa dalam keadaan kadang Cini tu biasanya kalau kakak 3 ke 6 appointment biasa memang akan balik lewat lah. Jadi Ah, memang daripada sana tu Kak, saya pernah masuk ke sini Kak, memang situasi biasa gelap dengan kelapa sawit kiri kanan. betul. Apa tak takut ke Kak? Biasa orang akan bagi alasan lah takut lah dan sebagainya kan. Ya, ya. Kalau Jadi kita nak ikutkan perasaan takut tu memang tak jadilah. Tapi saya ketepikan takut tu. Saya memang hebat. beranikan. Kalau macam mana banyak halangan, dugaan, apa benda mengusik segala macam ada tapi saya kena Ada kuatkan. mengusik juga ya Kak ya. Okey, itulah memang saya kena kuat lah. Kalau saya Hmm. tak kuat, tak boleh kembangkan rangkaian saya lah. Jadi kena kalau kita Hmm. satu ni memang kena kuat. Hmm. Dan Jadi memang pernah saya difahamkan juga pernah ada cabaran apa Kak? Pokok tumbang ya? ya, ada satu saat tu yang saya nak fight ke NLC, esok kan Mm-mm. tu kami saya kena fight juga untuk besok kan. Jadi Ha. saya masa tu saya bersama dengan upline saya, Siti Fida, memang ada saksi lah dia kan kita jadi masa tu memang kita balik pun dalam pukul 11 lebih dekat pukul 12 malam dengan angin ributnya, dengan hujan lebatnya dan ada pokok tumbang pula tu. Ya Allah, nasib baiklah ya Allah Tuhan Tuhan tu lindungi kita lah. Kalau kita nak keluar kita adalah baca ingat pada Allah kan. Mhm. Alhamdulillah kat situ saya berjaya juga fight untuk ke NLC.
Alhamdulillah. Dahsyat. Itulah orang kata ya Kak, percaya dahulu, miliki kemudian dan apa orang kata apa sikap penyudah. Sikap penyudah. Kan. Jadi Mm. okey. Jadi selain daripada apa Kak kuasa kepercayaan yang menggerakkan Kakak sebegini kental ya kalau ikutkan kan bila kita bergerak berseorangan tu Kak, oh memang memerlukan satu keberanian lah. Saya rasa apa kita rasa apa bukan mudah ya seorang ibu, seorang apa ya isteri yang bergerak sendirian kan tapi ialah bila impian kita lebih besar daripada rasa takut tu memang kita akan langgar juga. Okey jadi Ya. untuk yang seterusnya Kak selain daripada percaya apa lagi yang membuatkan Kak Elis hari ini boleh mencapai kejayaan yang luar biasa di Healthy Way dan saya dipahamkan dengan Kakak punya apa kerajinan, ketekalan, Kakak juga mampu menjayakan seorang fighter yang konsisten melakukan DAB 10,000 SV PGS setiap bulan berturut-turut. Jadi apa lagi yang menjadi pegangan Kakak sehingga boleh mencapai kejayaan sebegitu Kak? Okey. Saya memang sentiasa servis saya punya downline, rangkaian saya. Saya sentiasa tanya khabar dekat dia So orang. berdikari lah ya, berdikari apa berdikari sikap berdikari lah. Hari ini tak Saya bergantung pada upline ya. ya daripada awalnya memang saya macam itulah sebab tu saya jadi nampak macam lambat kan. Jadi Ha. bila dah Pada tak boleh awalnya tuh bergantung lah ya Kak. Pada awalnya bergantung banyak pada upline lah ya. banyak kepada upline, tapi bila saya tengok bila rangkaian saya dah berkembang, kalau saya nak tunggu upline bantu memang lambat lagi. Jadi saya kata Lagi lambat. lepas tu saya fikir, saya kata tak boleh jadi macam ni kalau tunggu upline, saya tak boleh jadi, tak boleh jadi. Lepas tu saya ambil keputusan untuk belajar dan terus belajar. Saya sharing, Mhm. guna file sendiri. Jadi alhamdulillah sekarang saya dah boleh lakukan dan boleh berdikari tanpa upline. Jadi memang saya sentiasa berhubung dengan upline lah setiap kali nak keluar outstation ke, nak pergi keluar sharing, memang saya berhubunglah dengan upline Siti Fida. Jadinya memang saya memang tak tunggu. Saya akan terus pecut. Kalau saya tunggu tak boleh jadi. Memang itu saya banyak berdikari dah sekarang Kalau ni sikit. bergantung dia jadi lambat ya Kak Elis ya. Lambat sebab tu saya lambat. Hmm. Tak lama dah naik tu. Jadi sekarang ni dah tak nak bergantung, dah tak nak apa mengharapkan tunggu upline baru keluar sharing. Ya, betul tak? Ya. Kan? Sebab Okey. kita ramai downline rangkaian semua nak kena follow kan. Jadi tak Hmm. bolehlah nak 100% nak tunggu upline sebab upline pun dia ramai rangkaian dia, nak kena follow, Hmm. nak kena bantu orang baru kan. Jadi Betul? kita orang lama ni kena berdikari, walau macam mana pun kena berdikari sendiri. Dan saya apa difahamkan juga Kakak punya bukan saja berdikari dari segi 3S, sharing, apa semua tapi berdikari juga dalam mengurus Kakak punya rangkaian untuk datang dapat pembakaran di apa di aktiviti. Dan yang apa boleh tak Kakak kongsikan sikit yang apa bagaimana apa melalui pembakaran di aktiviti tu Kakak bukan tunggu rangkaian tu datang sendiri ke aktiviti tapi yang saya dipahamkan Kakak pergi ambil rangkaian tu bawa hangkut semua pergi aktiviti dan saya dipahamkan hampir pergi berapa 1 jam setengah pergi ambil rangkaian 1 jam setengah. Cuba Kakak kongsi macam mana Kak? Cuba supaya kita dapat tengok apa sebegitu Kakak mengurus Kakak punya rangkaian supaya mendapat pembakaran yang luar biasa. Cuba Kak Okey, Alice memang kongsikan sikit. ya. Sekarang ni kan dah lama tak ada aktiviti kan, ada musim PKP ni. Jadi dulu Mm-mm. ada aktiviti memang saya haraplah memang kalau ada aktiviti tu sangat lagi bagus. Sangat bagus untuk sebab apa boleh kita bagi dia lebih faham dekat Mhm. aktiviti. Jadi memang saya Pinjam kuasa aktiviti lah banyak ya Kak Elis.
Hello Kak Elis. Okey, clear tak? Okey. Clear, Macam teruskan Kak. okey. Tapi okey, macam tu tadi memang saya memang berulang-alik angkut saya punya rangkaian daripada sini pergi ke Mhm. Kuantan. Memang kadang-kadang tu bekerjasama jugalah, mana yang ada kereta tu saya Konvoi minta bersama-sama lah. konvoi bersama-sama. Lepas tu Daripada adik rumah kakak tu ke sini ambil downline berapa? 1 jam setengah. daripada rumah Ya. setengah jam, nak pergi ke Kuantan pula 1 jam. Ya Allah. Lepas tu Ambil selepas aktiviti tu terpaksa saya hantar hantar mereka hantar semula balik ke rumah masing-masing ya. kadang-kadang saya hantar tu memang tak rasa takut lah sebab kita ramai dalam kereta. Tapi bila nak balik Aha. seorang-seorang, itu yang rasa seram. Kadang-kadang sampai pukul 1 pagi dekat rumah dengan Ya Allah jalan Kak, dahsyatnya. dugaannya dan cabarannya. Memang kita terpaksalah ambil dia, hantar dia kan, sebab kadang-kadang ada orang yang tak ada kenderaan, kita kena ambil lah. Ah, okey jadi Kak Elis, jadi bila saya dipahamkan hasil daripada kesanggupan kakak tu pergi ambil, pergi 1 jam setengah, pergi hantar ke aktiviti 1 jam setengah, lepas tu hantar semula ke rumah mereka masing-masing 1 jam setengah dan kakak hantar balik ke rumah sendiri malam biasanya malam 1 jam setengah dan saya dipahamkan kakak dengan kesanggupan kakak tu akhirnya muncul satu fighter ya Kak yang luar biasa di sini. Uh, Ya. Okey, jadi apa pencapaian yang telah dicapai oleh fighter baru yang terbakar di aktiviti ni Kak Elis? Kita Ah, punya siapa? Boleh kakak perkenalkan kakak punya apa rangkaian yang capai satu pencapaian yang luar biasa tu. Okey, saya dapat satu fighter yang namanya Gigi Nur Hasimah lah. Aha, Saya sangat bangga juga dengan dia sebab dia pun sangat berjiwa kental sebenarnya. Dia wow. lagi lagi orang kata dahsyat lah. Dia punya dia seorang ibu tunggal kan, nak jaga anak dia, jadi dia pun buat part Mhm. time kan. Dia buat part time, jadi 2 hari sahaja 1 minggu masa dia, dan masa dia habis kerja tu pukul 5, dia terus ambil part time 2 jam untuk servis rangkaian dia Mhm, untuk mhm, COD. mhm. Jadi macam memang kagumlah tengok dia. Jadi sebab tu saya bagi ruangkan masa untuk dia selama Sabtu ataupun Ahad, untuk pergi ke mana yang dia nak bawa lah, pergi outstation keluar ke Dan dan dipahamkan Kak Elis apa Kak JD Nur Hashimah telah konsisten Kak mencapai 6,000 SB, 7,000 SB dan pencapaian terbesar yang dicapai hasil daripada terbakar di aktiviti akhirnya beliau boleh mencapai 2 bulan berturut-turut mencapai PGS 10,000 SB. Dan ya. saya dipahamkan juga ya Kak Elis dan Kak Jidi Nur, Sidi Kak Elis dan juga Kak Shima telah layak ke Phuket, Thailand. Nah, itu dia luar biasa. Okey, Alhamdulillah. jadi tahniah Kak Elis ya, pengorbanan tu biasanya memang tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Okey, jadi Kak Elis, apa lagi pegangan yang ketiga, yang seterusnya yang kakak selain daripada uh, apa menganggap ini sebagai cepat kena berdikari dengan cepat dan menganggap ini adalah perniagaan sendiri. Okey, apa lagi yang betul-betul menjadi pegangan kakak yang membina kakak punya diri hari ini? Macam pegangan saya tu memang kita bisnes yang kita Positif ya lakukan kak? Positif. Ah. berfikir positif. Kita jangan anggap bisnes ni, jangan anggap bisnes orang lain. Kita anggap bisnes Hmm. kita sendiri. Kita buat, kita dapat. Jadi kalau macam Mhm. kita main-main, kita tak dapat lah. Jadi kita memang Ah. kena bulatkan hati kita untuk menganggap bisnes ni bisnes kita sendiri, dan ketepikan kalau ada orang kata buat ini, buat itu kan. Saya memang betul-betul bulatkan diri saya, bulatkan hati saya untuk buat bisnes ni dengan bersungguh-sungguh, dan kita tak ada masa nak dengar orang punya masalah, saya punya masalah Mhm. sendiri pun masa nak fikir.
Memang Positif, kena positif lah Kak ya. Kekuatan yang kita kena berpegang tu Kakak positif. kita kena positif. Kadang-kadang bila ada Hmm. orang dengan kita benda-benda yang tak elok, oh saya tak ada masa. Kita tak nak jadikan diri kita sebagai tong sampah untuk menerima masalah orang. Tong Jadi sampah ya Kak. Jangan jadi tong sampah ya Kak. tak Kalau jadi tong sampah nanti jadi lambat ya Kak Elis. jadi lambat kita nak fikirkan masalah dia, sedangkan Hmm. masalah kita banyak lagi kita nak apa, tak terfikir lagi kan. Jadi dekat situ memang saya berpegang kuatlah dengan Hmm. azam lah untuk melakukan bisnes Healthy Way ni dengan bersungguh-sungguh. Jadi kat situlah pegangan yang Saya dan juga saya di apa saya daripada cerita kakak pun yang saya tertarik juga masa apa rangkaian kakak banyak di Chini dan Chini Timur ya. Tiba-tiba ya. PKPD di sana kakak yang saya teruja tu apa yang kakak tetap positif juga. Tetap positif apa yang kakak buat bila PKPD di Chini apa yang biasa orang akan mengalah, rasa macam jadikan benda tu sebagai alasan, tak boleh keluar, tak boleh jumpa orang, maklumlah PKPD dan sebagainya kan, kita tak boleh. Jadi tapi saya nampak kakak tengah atur strategi lain bersama jadi Kak Shima. Cuba kongsikan sikit Kak, apa dia punya apa sikap positif tu. Positif juga ada masalah PKPD ke apa ke, positif adjust kita punya strategi apa yang kakak buat tu? Memang ada. Mula-mula PKP tu memang dia orang banyak ada yang mengeluh, dia kata tak boleh nak keluar lah, macam mana lah kan. Takut orang tak nak terima. Memang orang tak nak terima masa tu. Kita nak Mhm. pergi, dia memang takut. Jadinya kita ambil kita fikirkan macam mana, macam saya dengan Jidin Hasimah, memang Ya. kita bincang, kita kata tak boleh, kita tak boleh macam ni. Kalau Hmm. kita tunggu benda ni habis, kita memang lambat. Jadi kita Ya, fikirkan betul. sesuatu yang boleh kita terus. Jadi kita berbincang untuk keluar daripada kawasan Chini. Sebab tu Oh, ambil jalan keluar daripada Chidi ya Kak. Ke mana tu? mula-mula kita pergi kat Selancar lah sebab Kak Imah punya rangkaian kawan-kawan pun ramai dekat Selancar. Maknanya terus korek ke Selancar lah. Ya. Ke sana kita pegang satu kepala kat sana, alhamdulillah memang adalah tengah pembinaan lah sekarang dekat Selancar. Dan baru-baru Wow. Hasil baru-baru ni daripada masalah tu Kak, wujud pula peluang baru ya. Dahsyat Kak Elis. Okey, jadi saya rasa itu je yang macam okey kakak punya pegangan yang saya rasa macam wow sangat-sangat luar biasa. Okey, apa ialah kita lihat kakak punya kuasa kepercayaan telah menggerakkan kakak dan juga sikap dulu lambat, dulu tak berdikari bila ubah jadi seorang yang berdikari dan juga menganggap ini perniagaan sendiri, semakin maju, semakin berjaya, semakin mencapai pencapaian yang luar biasa di Healthy Way dan juga mesti bersikap positif. Jadi Kak Elis, tahniah di atas pencapaian kakak juga ya yang luar biasa. Dan sebelum kita berakhir, boleh kakak nak ucapkan terima kasih kepada insan-insan yang menyokong kejayaan kakak hari ini. Teruskan Kak Elis. Okey, dengan itu saya sangat-sangat berterima kasihlah kepada upline saya iaitu CD Fida Faiz yang banyak memberi semangat. Ya. Kalau saya down, dialah sentiasa membangkitkan saya. Kalau dia biar je saya rasa saya tak ada berada kat sini sekarang. Jadi dia betul-betul memang kami pun kenal daripada kecil. Jadi memang dia Ya. nak sangat saya dengan dia. Jadi saya bersyukur sangat dapat upline seperti dia yang nak saya bangkit bersama dia. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada CD Fida Mhm. Faiz lah. Banyak dan juga tak lupa juga kepada MDCD Juselia yang sering datang bagi motivasi dan follow up kepada kami. Sanggup datang jauh-jauh tu dekat pekan ni. Sampai ke pekan ya Kak
Jadi tak lupa juga kepada MDCD Josie Hadi, dan juga tak lupa kepada syarikat Healthy Way dan juga Mr. SL Ho. Eksekutif Walaupun Chairman kita yang disayangi. walaupun saya tak berapa nak selalu berjumpa kan, tapi saya selalu tengok gambar dia. Kita Ah, jadi alhamdulillah, terima kasih semua mana-mana downline-downline, kepada rangkaian semua, saklan-saklan semua, terima kasih kerana menyokong. Dan juga saya tak lupa juga kepada suami saya yang tersayang, cinta hati. kerana dia banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya. Kalau dia tak walaupun kalau dia tak izin pun, saya pun susah juga nak bergerak. Tapi alhamdulillah suami Betul, saya betul, betul. memahami saya, dan sangat bertolak ansur dalam kalau macam saya tak sempat nak buat kerja apa-apa dekat rumah pun dia akan tolong kan. Dia faham, memahami saya. Alhamdulillah, syukur sangat. Alhamdulillah. Okey, satu tepukan yang gemuruh untuk kita punya Crown Director Kak Eri Susanti atas perkongsian yang sangat sangat luar biasa pada malam ni. Ya, terima kasih Kak Elis atas perkongsian yang dapat, semoga perkongsian beliau ya sebagai seorang suri rumah biasa, seorang bergerak secara bersendirian. Hari ini apabila beliau ubah daripada orang yang sebelum ni sangat bergantung, tak berdikari, tapi bila beliau mula berdikari hari ini, Allah hantar fighter-fighter yang luar biasa di bawah rangkaian beliau. Jadi itulah pegangan yang dipegang oleh beliau tadi, percaya dahulu, miliki kemudian. Jangan miliki dulu baru nak percaya, okey? Dan seterusnya berdikari dengan cepat ya, supaya apabila kita berdikari kita akan lebih cepat. Bak kata Kak Elis, dulu saya tak berdikari, saya lambat. Saya makin tengok orang lain semakin hari semakin berjaya, jadi saya mesti berdikari. Dan akhirnya beliau juga berpegang juga kepada prinsip dengan tegar ya, mesti positif di dalam apa situasi sekalipun. Jadi tahniah kepada Sidi Kak Elis, semoga kita doakan sama-sama, semoga beliau akan mencapai kejayaan yang lebih gemilang di Healthy Way. Dan juga target beliau ialah beliau nak melahirkan lagi ramai yang mencapai pendapatan 10,000, dan beliau juga nak pendapatan yang konsisten 10,000 melalui rangkaian. Tahniah sekali lagi buat Kak Elis. Dan itulah kisah My Story kita pada malam ni. Semoga dapat membantu memberi inspirasi kepada anda semua. Saya rasa itu sahaja daripada kami berdua. Jumpa anda semua di puncak pendapatan 60,000 di Healthy Way. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.